Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dan selamat petang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih diucapkan kepada Yang di-Pertua atas laluan yang diberikan buat Titi Serong, khususnya yang dihormati Yang Berhormat Menteri Besar Kota Tampan. Rasanya masih belum lewat untuk saya ucapkan tahniah atas pelantikan. Seterusnya yang dihormati Yang Berhormat Semanggul selaku Ketua bagi Blok Pembangkang. Seterusnya sahabat-sahabat Yang Berhormat daripada Blok Pembangkang dan juga daripada Blok Kerajaan, Ketua Pengarah, media dan juga sahabat-sahabat yang menonton secara live. Tuan Yang di-Pertua, sebagai bicara awal perbahasan saya pada sesi ini, izinkan saya untuk mengucapkan jutaan terima kasih buat semua pengundi yang mengambil bahagian pada pilihan raya umum 15 Bulan Baru ini, terutamanya buat para pengundi dan pengundi muda di Titi Serong. Tahniah dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan buat saya mewakili Titi Serong dan sahabat-sahabat yang mewakili 26 kursi daripada Perikatan Nasional. Tuan Yang di-Pertua, Titi Serong menjunjung kasih titah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak, dan Titi Serong tertarik dengan titah diraja ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak yang menyuruh kita mengambil berat soal kesejahteraan rakyat untuk membina negara yang makmur. Ianya sangat bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hud ayat 117 yang berbunyi, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun, yang bermaksud, dan Tuhanmu tidak sekali-kali hendak membinasakan mana-mana negeri dengan sebab kezaliman penduduknya, selagi mereka sentiasa memperbaiki keadaan sesama sendiri. Berdasarkan ayat Al-Quran sebentar tadi, kita bertanggungjawab untuk memastikan kemakmuran dan kedaulatan negara kita yang cintai ini agar sentiasa terjamin dan terpelihara daripada segala bentuk kerosakan. Tuan Yang di-Pertua, kita bersyukur Malaysia masih dikekalkan dengan nikmat keamanan dan kemakmuran sehingga kini. Namun, kita harus berwaspada dan perlu berusaha keras supaya cabaran globalisasi tidak membuka ruang kepada kegiatan baharu yang mencemarkan kedaulatan negara yang kita cintai ini. Dalam menilai sebuah kemakmuran, banyak peranan yang perlu diberikan perhatian. Golongan muda atau belia ini adalah merupakan aset penting yang perlu difokuskan dan diberikan perhatian demi untuk mencapai kemakmuran. Tuan Yang di-Pertua, menurut laporan sosioekonomi Perak 2020, nilai KDNK menyusut pada 2.3% berbanding tahun sebelum-sebelumnya. Walau bagaimanapun, sektor pertanian merekodkan pertumbuhan pada kadar 1.4%. Ini menunjukkan sektor pertanian merupakan di antara sektor yang penting di Malaysia, di mana ia menyumbangkan kepada KDNK dan juga menyumbang kepada sektor pekerjaan. Jika dilihat kepada prestasi pertumbuhan sektor pertanian di Perak, ia meningkat dan menunjukkan signifikasi kesediaan para belia untuk menceburkan diri di dalam sektor pertanian. Oleh itu, langkah untuk mendorong anak-anak muda dan belia ini terlibat dalam sektor pertanian sangatlah penting, kerana ia adalah merupakan peluang keemasan untuk mengurangkan kadar pengangguran belia yang mana pada hari ini telah mencatatkan penambahan 3.8%, iaitu seramai 42,700 orang daripada jumlah keseluruhan di negeri Perak pada April 2022. Untuk pengetahuan, kadar pengangguran di Perak menyumbang kepada kira-kira 6.58% daripada kadar pengangguran keseluruhan negara. Saya kongsikan di sini beberapa fakta kadar pengangguran yang kini kian meningkat ketika negara berjaya melahirkan seramai 299,000 orang graduan pada tahun 2018. Jumlah peluang pekerjaan yang berjaya dicipta dalam sektor swasta pada tahun yang sama hanyalah 101,000. Kita lahirkan pula pada tahun 2019 386,000 orang graduan,
tetapi pekerjaan yang kita wujudkan hanya 103,000 peluang. Dan pada tahun 2020 kita lahirkan seramai 294,000 orang graduan, tetapi pekerjaan yang kita cipta hanya 73,000. Dan pada tahun 2021 jumlah graduan yang kita berjaya lahirkan adalah seramai 286,000 orang. Namun pekerjaan yang kita wujudkan hanyalah 69,500. Tuan Yang di-Pertua, hal ini menunjukkan tren tawaran peluang pekerjaan yang tidak mencukupi untuk menampung lambakan graduan baharu setiap tahun. Ini belum ditambah dengan jumlah anak-anak muda luar bandar yang tidak menyambung pelajaran serta golongan belia pertengahan yang kehilangan tempat kerja, terutamanya apabila berhadapan dengan pandemik COVID-19 yang lalu. Justru itu, dengan pemerkasaan sektor pertanian kepada golongan belia ini, ia mampu menjadi alternatif buat anak muda negeri Perak untuk menjana ekonomi sekaligus membina masa depan yang lebih baik buat diri mereka dan juga keluarga. Tuan Yang di-Pertua, agenda memperkasakan dengan izin Program Technical and Vocational Education and Training ataupun diberi nama TVET mampu untuk menjadi faktor pemboleh ubah yang akan membentuk tenaga kerja belia berkemahiran tinggi. Program ini perlu diperluaskan khususnya dalam sektor pertanian dan industri asas tani. Di Krian sebagai contoh, atau lebih spesifiknya di Parit Buntar, menurut peruntukan RFN ketiga berkaitan ZPP di negeri Perak, Pusat Katalis Parit Buntar memfokuskan kepada pertanian dan industri asas tani. Tetapi IPT atau TVET di Krian hanya menyediakan kursus dan kemahiran di luar konteks pertanian dan industri asas tani. Ini sebenarnya menyebabkan pelibatan anak muda untuk membangunkan pertanian lebih sukar kerana asas pembelajaran akademik mereka tidak mendapat peluang berada di dalam kawasan mereka. Oleh itu, Titi Serong berpendapat ada baiknya jika pihak kerajaan berusaha untuk mewujudkan program penting ini di daerah Krian, terutamanya di Parit Buntar. Kerana Krian merupakan pusat pertanian sawah padi yang merupakan makanan asasi kita semua. Tambahan pula kerajaan Perak telah melancarkan pelan tindakan sekuriti makanan, maka sebaiknya saranan ini diberikan perhatian yang serius. Selain itu, Titi Serong juga mencadangkan agar program latihan yang mengutamakan teknologi pertanian pintar dan agroperniagaan yang menguntungkan diberikan pendedahan terutamanya di kalangan anak-anak muda. Latihan ini harus dilengkapi dengan silibus kemahiran pertanian dan industri asas tani yang baharu yang memanfaatkan perkembangan teknologi moden seperti kedudukan global ataupun GPS, pengimbasan tanah, pengurusan data dan internet benda ataupun Internet of Things untuk meningkatkan kualiti serta produktiviti hasil pertanian. Di sini Titi Serong ingin mencadangkan agar pihak kerajaan yang pertama membantu belia dengan menawarkan geran membeli tanah untuk pertanian, bukan hanya menyewa tanah melalui lesen pendudukan sementara TOL yang memerlukan pembaruan lesen setiap tahun. Yang kedua, inisiatif seperti pengenalan Taman Kekal Pengeluaran Makanan TKPM oleh Jabatan Pertanian juga memudahkan golongan belia untuk mendapatkan tanah untuk mula bertani. Selain itu, yang seterusnya, kerajaan juga perlu meneliti dan menghapuskan kerumitan untuk golongan belia memulakan perniagaan agroperniagaan. Sebagai contoh yang dicadangkan adalah dengan membantu mereka membina hubungan terus dengan pembekal produk pertanian dan juga pengguna. Tuan Yang di-Pertua, pada tahun 2020 sebanyak 50 bilion telah kita import barang makanan dari luar. Pada tahun 2021 nilai import naik lagi, iaitu sebanyak 63 bilion. Dan kita menjangkakan pada tahun ini, kalau kita ukur dari suku pertama 2022 ini sehingga Mac, angka yang terkumpul sebanyak 17.8 bilion. Jika dikalikan dengan 4 suku, nilai import makanan meningkat melebihi daripada angka 2021. Perak menjadi negeri pertama yang melancarkan pelan tindakan sekuriti makanan sebagai antara usaha bagi mengurangkan kebergantungan kepada makanan import, di mana ia merupakan salah satu daripada 6 agenda Perak Sejahtera 2030.
Jadi di sini saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah buat kerajaan negeri Perak atas kejayaan melancarkan pelan tindakan sekuriti makanan tersebut. Seterusnya, topik persediaan untuk menghadapi krisis makanan adalah topik yang perlu diberikan penekanan dan juga perhatian. Ringkasan data tahun 2019 di Perak, tanah terbiar seluas 11,000 hektar lebih. Banyak ruang tanah yang boleh dimanfaatkan bagi tujuan pertanian. Bagi tanah bermilik, kerajaan negeri boleh menyediakan insentif awal seperti baja dan racun untuk permulaan. Manakala tanah adat dan rizab Melayu, tanah-tanah tersebut juga boleh disewakan bagi projek pertanian atau perniagaan sebagai usaha untuk meningkatkan kawasan pertanian dan memberi peluang kepada golongan berpendapatan rendah dan menggalakkan golongan-golongan belia termasuk graduan untuk menjana pendapatan. Tuan Yang di-Pertua, Manual Saliran Mesra Alam MSMA oleh Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia JPS wajar dikuatkuasakan. Manual ini merangkumi pengurusan sungai, pesisiran pantai, air hujan, sumber air dan banjir. Menurut JPS, dijangkakan jumlah penduduk di Malaysia akan meningkat sehingga 41.5 juta pada tahun 2040 berbanding 32.9 juta pada tahun ini. Perkara ini menggambarkan bahawa Malaysia akan mengalami pembangunan yang sangat pesat dan sekiranya tidak dipantau dengan betul, ia akan menyebabkan bencana alam kerap berlaku di Malaysia seperti banjir dan tanah runtuh bertambah lebih teruk. Seperti yang terkandung di dalam titah tuanku, Perak tersenarai sebagai 5 negeri paling ramai penduduk pada November 2021 dengan penduduk seramai 2.51 juta orang. Faktor utama Perak mempunyai ramai penduduk adalah pendidikan, peluang pekerjaan, tahap urbanisasi dan kualiti Perak mendorong migrasi dalaman ke Perak. Oleh yang demikian, selari dengan teras pembangunan negeri Perak 2040, pembangunan yang terancang dan lestari wajar diambil serius oleh semua pihak. Bismillahirrahmanirrahim. Laluan, terima kasih kepada YB Titi Serong dan tim speaker. Tuan Yang Pertua, sedikit saya nak bertanya kepada Titi Serong, adakah Titi Serong bersetuju dalam tempoh sekarang kalau kita lihat bencana yang diwartakan yang berlaku di banyak di tempat di Kelantan dan sudah pasti ramai di kalangan yang berhormat bimbang kalau tengok hari gelap ni, bimbang banjir akan berlaku, tak tidur malam ya. Dan saya bertanya kepada seorang, adakah setuju untuk JPS mengadakan satu tindakan yang bersepadu untuk menyelesaikan semua pemparitan yang jika berlaku banjir yang tak diduga, mungkin kebarangkalian untuk berlaku lebih teruk itu mungkin kurang. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada sahabat saya daripada SLIM. Saya bersetuju dan saya serahkan tanggungjawab ini kepada Exco yang berkaitan untuk mengambil perhatian. Baik, Tuan Yang di-Pertua, isu di Titi Serong selama ini, saliran pengairan daripada pertanian, industri dan perumahan menggunakan aliran yang sama. Ini sebenarnya tidak mesra dengan standard MSMA dan sehingga hari ini telah menyebabkan banjir kilat. Untuk pengetahuan, banjir kilat yang kami hadapi hari ini sebenarnya dah berulang kali. Dah bertahun lamanya kami terpaksa menghadapi masalah ini dan kos kerugian pun yang kami hadapi berulang kali. Tuan Yang di-Pertua, bagi menghadapi kejadian banjir dalam keadaan yang segera seperti di Titi Serong ini, Titi Serong mencadangkan di sini agar kerajaan mengkaji semula keupayaan PAM yang sedia ada untuk menyedut air banjir ke Sungai Kerian. Titi Serong juga berpandangan perlunya menaik taraf rumah PAM dan menambah kapasiti PAM berkuasa tinggi di lokasi yang kerap berlaku banjir berdasarkan kajian jumlah kapasiti banjir. Tuan Yang di-Pertua, pembangunan yang pesat
sebenarnya telah mengganggu habitat binatang liar seperti kera dan babi hutan. Hari ini binatang liar ini mula berkongsi tempat dengan manusia dan sudah mula mengancam kehidupan manusia. Di dalam kajian Syarif dan Wan Sabri 2016, dilaporkan spesies hidupan liar tertinggi yang mendatangkan gangguan adalah kera dengan jumlah 18,506, diikuti oleh babi hutan dengan jumlah 3,760 dan gajah dengan jumlah 2,196. Kemusnahan habitat binatang liar ini seperti kera dan babi sebenarnya menyebabkan haiwan ini berkeliaran mengganggu masyarakat, merosakkan hasil tanaman dan juga barangan-barangan penduduk setempat. Di sini, Parit Buntar, sebenarnya sering kali masalah yang timbul adalah berkaitan dengan babi hutan yang mengganggu dan mengancam keselamatan penduduk, dan pada hari ini telah pun berkali-kali isu ini berlaku. Terbaru, Tuan Yang Dipertua, ada 2 kes kemalangan dengan hidupan liar ini, terutamanya dengan babi hutan, yang mana satu kes kemalangan tersebut sehingga menyebabkan kematian nyawa. Untuk pengetahuan, mangsa yang meninggal adalah seorang ibu yang mempunyai anak 5 orang. Dan suaminya bukan orang lain daripada saya, merupakan seorang sahabat yang rapat. Dan sebenarnya kes ini bukan ini kali yang pertama. Sudah banyak kali, cumanya penduduk setempat tidak membawa laporan ke peringkat polis dan sebagainya. Oleh itu Yang Dipertua, Titi Serong menggesa kerajaan untuk memantau kemajuan urbanisasi di sekitar Perak supaya setiap projek pembangunan diaudit dari proses perolehan hingga ke pemeriksaan akhir agar tiada sebarang perlakuan pecah amanah berlaku dalam kalangan pemaju yang mengakibatkan kemusnahan habitat haiwan liar secara tidak terkawal. Titi Serong juga menggesa kerajaan untuk menilai dan mencari solusi segera seperti meningkatkan peruntukan kos operasi pemasangan perangkap bagi menangani masalah serangan haiwan liar ini. Seterusnya, Titi Serong juga ingin menggesa kerajaan menilai semula lesen dan kelonggaran syarat untuk menembak haiwan liar ini supaya aktiviti menangkap babi dan kera boleh dijalankan dengan lebih giat. Tuan Yang Dipertua, untuk poin yang akhir saya, Titi Serong menyujuh kasih titah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak yang menyentuh sifat rahmatan lil alamin yang bercirikan keadilan sejagat, keamanan dan kedamaian. Apa yang Titi Serong nak bawakan di Dewan Yang Mulia ini ada satu isu yang sangat membimbangkan dan merosakkan nilai rahmatan lil alamin dan kemakmuran jika dibiarkan terus tanpa apa-apa sebarang tindakan. Isu yang dimaksudkan ini ialah isu judi tidak berlesen atau nama lainnya adalah sebagai judi haram, walaupun judi ini memang hukumnya haram. Saya yakin isu yang saya nak bangkitkan ini bukan hanya berada di Dun Titi Serong, malah di banyak kawasan, dan kita sebagai orang tempatan tahu dan telah banyak kali mendengar rungutan dan aduan daripada masyarakat tempatan. Saya sendiri telah menerima banyak aduan dan rungutan, terutamanya rungutan daripada keluarga mangsa judi sendiri. Apa yang diceritakan, yang diadukan kepada saya, jika kita dengar, sangatlah kita sedih dengan apa yang berlaku terhadap keluarga mereka. Keluarga yang sepatutnya menjadi naungan tempat didikan yang baik untuk keluarga, tetapi kerana judi ini merosakkan hubungan suami dan isteri, merosakkan hubungan ayah dan anak, sehingga mana anak-anak ini terbiar, sehingga merosakkan keluarga dan juga masyarakat setempat. Tuan Yang Dipertua, jika isu ini tidak dipandang serius, ia akan membantutkan pelan sasaran Perak Sejahtera 2030 di dalam aspek sosial yang menjadi sasaran utama di dalam Perak Sejahtera. Oleh itu, Titi Serong menggesa kerajaan mengambil serius isu ini untuk dibincangkan dan diambil tindakan segera. Takut kalau kita lambat-lambat ambil tindakan nanti, kalau hari ini kita hanya menerima aduan daripada masyarakat, mungkin besok hari ada di kalangan keluarga kita pula, saudara kita ataupun rakan-rakan yang rapat dengan kita pula yang membangkitkan aduan kepada kita. Tuan Yang Dipertua, akhir kata, saya nak bawa Dewan Yang Mulia ini untuk sama-sama kita hayati firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal
Bekerjasamalah dalam melaksanakan perkara kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu bekerjasama dalam perkara dosa dan bermusuhan. Titi Serong ada hikayat, kisah petani hebat empunya, kita berjuang untuk rakyat dulu, kini dan selamanya. Titi Serong menjunjung kasih tuanku. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat daripada kawasan Titi Serong dengan